Silakan masa sedikit Dr. Afzal Nizam dan juga Hafizi untuk kita memberikan ruang kepada dua tetamu kita. Kita siarkan secara dalam talian, kita menghubungi secara dalam talian. Bersama dengan kita adalah Tuan Arif Adi Putra Anwar, Pegawai Penyelidik Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah, dan juga Dr. January Amir, Ketua Pegawai Eksekutif Suara Sarawak dan New Sarawak Tribune. Apa khabar Tuan Arif dan juga Dr. January? Selamat petang. Bagus. Okey, terima kasih bersama kami. Rangkuman yang boleh saya gambarkan, tadi juga saya sudah kongsikan imbasan belanjawan 2023 apabila untuk Sabah saja menerima peruntukan sebanyak 6.5 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya 5.16 bilion ringgit. Sarawak menerima peruntukan 5.6 bilion ringgit pada 2023 berbanding 4.67 bilion ringgit pada 2022. Kita mulakan dengan Sabah terlebih dahulu kepada Encik Arif. Ini perihal berkenaan Sabah. Dalam perihal Sabah ini yang difokuskan oleh Kerajaan Perpaduan ataupun Kerajaan Madani adalah dalam aspek infrastruktur dan juga perhubungan asas ataupun jalan-jalan di negeri Sabah. Jadi bagaimanakah untuk belanjawan 2024 ini bukan sahaja menambah baik tetapi juga mengilhamkan dan juga mengumumkan sesuatu yang bersifat package baru bagi negeri Sabah khususnya? Okey, so dalam rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-12, hanya 21% daripada 1,181 projek yang ditetapkan untuk Sabah telah dapat direalisasikan. Ini menunjukkan isu kritikal. Peruntukan dana kekal di bawah bidang kuasa agensi persekutuan mengakibatkan halangan birokrasi yang ketara dan pengaruh persekutuan yang dominan dalam proses pengagihan. So, bila kerajaan persekutuan berikan itu peruntukan, tak semestinya kerajaan Sabah boleh dapat akses penuh untuk itu peruntukan. Untuk menangani ini, sistem peruntukan yang lebih transparan dan kolaboratif adalah penting. Ini akan memberi kuasa kepada negeri Sabah untuk mengakses dan mengurus peruntukannya secara langsung. Di situlah pentingnya penubuhan tabung amanah Sabah Trust Fund, kerana ia bukan sahaja memastikan bahagian peruntukan yang tidak digunakan kembali ke Sabah untuk pengurusan tempatan, tetapi juga menghalang dana ini daripada terus dibawa ke kitaran belanjawan seterusnya. Kami percaya bahawa peralihan strategik ini bukan sahaja perlu tetapi juga penting untuk pembangunan Sabah yang berkesan, dan ia sejajar dengan komitmen untuk memastikan pengagihan sumber yang cekap dan saksama. Dr. January, saya tertarik untuk kita memberi tumpuan kepada tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 dalam perihal pemberian khas perkara 112D Perlembagaan Persekutuan untuk Sarawak, pemberian khas kurang-kurangnya 300 juta ringgit. Ini soalan kepada Dr. January untuk kita fokus kepada negeri Sarawak. Jadi bagaimanakah dengan pemberian khas ini dan juga jumlah yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan ini memberikan gambaran ataupun manifestasi kepada hubungan baik penyatuan wilayah antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak melalui belanjawan 2023 maupun 2024. Baik, yang kita perhatikan sejak wujudnya Kerajaan Perpaduan diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, terdapat hubungan yang boleh dikatakan harmoni yang begitu baik antara Kerajaan GPS di Sarawak dengan Kerajaan Perpaduan di Putrajaya. Jadi ini merupakan satu langkah yang kehadapan bagi saya dalam usaha kita bukan saja untuk pastikan konsep madani itu dapat direalisasikan, tetapi juga untuk pastikan jurang pembangunan bukan saja di antara bandar, luar bandar di Sabah dan di Sarawak ini, tapi juga jurang pembangunan antara Sarawak dengan Semenanjung Malaysia. Jadi dalam konteks ini saya percaya menjadi harapan setiap tahun ataupun tahun demi tahun kerajaan Sarawak dan rakyat di Sarawak ini 28 juta rakyat di Sarawak mengharapkan untuk bajet 2024 untuk tahun depan ditingkatkan daripada jumlah yang ada. Jadi kita dah perhatikan kalau bandingkan dengan tahun 2022 dengan 2023 ternyata sudah ada peningkatan iaitu 56 bilion. Jadi untuk tahun ini kita mengharapkan jumlahnya itu dapat ditingkatkan sesuai dengan hasrat kedua-dua belah pihak untuk memacukan lagi pembangunan bukan saja di segi infrastruktur tapi juga untuk tingkatkan kemudahan asas khususnya jalan raya, klinik, hospital dan sebagainya lagi. Ini menjadi harapan kita di sini supaya Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan dapat realisasikan
impian dan harapan kita di Sarawak. Ya, Dr. Jeniri, kita juga menyentuh berkenaan tentang pengumuman oleh Kerajaan Persekutuan menyerahkan kuasa melulus projek sehingga bernilai RM50 juta kepada Jabatan Teknik di Sabah dan juga Sarawak bagi melaksanakan projek itu secara sendiri dan mempunyai kuasa autoriti sendiri. Jadi bagaimana perkara ini boleh diteruskan atau ditambah baik, malah mungkin peruntukannya boleh pasti ini satu langkah yang kehadapan yang pragmatik yang bagi saya telah lari daripada konvensi ataupun amalan biasa seperti ini kita harus ucapkan terima kasih pada Perdana Menteri khususnya kerana prihatin akan kehendak kerajaan dan juga rakyat di sini, kerana dengan langkah tersebut setidak-tidaknya mereka mendengar harapan kerajaan Sarawak dan juga rakyat di sini. Jadi sekaligus ini bukan saja dapat mengurangkan kerenah birokrasi yang bercekik selama ini, tapi sekaligus akan dapat mempercepat pelaksanaan projek yang di bawah 50 juta itu. Dan dengan itu kita percaya bahawa pihak kerajaan dan juga agensi berkaitan di Sarawak ini lebih faham akan masalah di peringkat akar umbi dari segi pelaksanaannya. Jadi dengan menyerahkan kuasa itu pada kerajaan Sarawak untuk laksanakan projek yang bernilai agak tinggi itu, maka ini kita harap dapat mempercepatkan lagi pelaksanaan projek dan dengan itu dapat menguntungkan rakyat pada jangka pendek dan jangka panjang. Ya, terima kasih Dr. January. Terus kepada Encik Arif, 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah dan juga klinik daif dalam konteks Sabah dan juga Sarawak. Apakah ini yang diperlukan pada ketika ini untuk disegerakan the sense of urgency bagi penyelenggaraan pembaik pulihan sekolah dan juga klinik daif tersebut? Ya, ini saya rasa paling penting pasal kalau kita nampak daerah-daerah di Sabah, ia boleh account for one of the poorest punya districts di seluruh Malaysia. So ini kalau kita tengok konteks sekolah daif dan klinik daif ini semua di kawasan-kawasan yang di boleh kira rural lah, very rural punya area yang susah mau masukkan. Ini pasal jalan raya pun belum selesaikan dan ini adalah community yang di dalam kawasan ulu-ulu. So bila kita berikan ini peruntukan untuk ini sekolah daif dan klinik daif, ia mesti come together dengan infrastruktur yang boleh facilitate untuk memudahkan connectivity, bukan dengan between daerah-daerah tapi untuk kepada hub yang besar, daerah yang besar, macam contohnya daerah Pitas yang ada banyak yang sekolah daif dan klinik daif ni. Dia kalau kita tolongkan, ia mesti facilitate connectivity dengan daerah yang besar macam di Kinabatangan atau daerah Keningau, atau lebih baik untuk kepada macam daerah di Kota Kinabalu atau Tawau. So ini yang penting juga. Ini tak boleh, ini satu measure saya rasa has to feed in dengan measure lain, dengan peruntukan lain juga. So ini satu bukan one solution solves all semua. Ini multiple punya solution. Okey, bukan saja kesenjangan antara wilayah tetapi kesenjangan antara daerah di kawasan Sabah dan juga Sarawak juga perlu untuk ditekuni dan juga diselesaikan. Terima kasih Encik Arif Adiputra dan juga Dr. January. Kita akan teruskan apa yang kita nantikan untuk pembentangan belanjawan 2024, tapi seketika itu kita bersama dengan Hazel dan juga Terence. Silakan. Terima kasih Ismail. Kalau